Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillah kita masih bersama dalam kita punya siri untuk kita punya tutorial dalam penggunaan kalkulator Casio 570EX ya. Topik kali ini kita akan bincangkan berkaitan dengan indeks dan juga cert. Jom, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat kepada soalan yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik, soalan kertas Melaka 2021 ini dia membincangkan tentang soalan berkaitan dengan cert. Ya, kalau kita lihat kat sini bagaimana dengan kita punya cert. Baik, antara benda yang paling penting dalam cert, ya, cert tidak boleh ada pada denominator ataupun penyebut, ya. Maka kalau kita perhatikan kat sini 9 tolak 12 tu ada cert di bawah kita punya cert 12 tu. Maka kita tak boleh nak selesaikan begitu. Kita tak boleh tinggalkan begitu. Maka timbullah idea dengan conjugate, ya. So maksudnya kalau you ada 6, ya, tolak dengan cert 3, bahagikan dengan 9, tolak dengan cert 12. Maka you kena darabkan dengan conjugate. Baik, apakah conjugate bagi 9 tolak 12? It's very simple. Okay, so cikgu selesaikan teruslah ya alang-alang tu. Cikgu tinggalkan sebelah kanan. Okay, it's very simple. You just follow dengan denominator sahaja. Kalau contohnya denominator kita berapa itu? Dia 9 tolak cert 12. Maka kita akan darabkan dengan 9 tambah dengan cert 12. Itu lawan dia. Kalau 9 tolak cert 12, maka dia lawan dia adalah 9 tambah cert 12. So, kalau bawah you darab benda yang sama, nak seimbangkan balik, you kena darabkan benda yang sama di atas. Alright, so guys, bila kita perhatikan kat sini, ya, untuk yang part yang di bawah ni, okay, cikgu fokuskan yang di bawah ni dulu, ya. Okay, kenapa kita perlu darabkan dengan suatu yang dinamakan sebagai konjugat? Ini penting ni, ya. Kena faham apa itu konjugat, eh. Konjugat itu, apa itu konjugat? Baik, conjugate ni sebenarnya idea dia adalah nak bermain dengan kita punya yang ni guys. Masih ingat lagi tak? Dulu masa sekolah menengah rendah you ada belajar ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Kalau kita faktorkan dia akan jadi A tolak B, A tambah B. Betul tak? Ya. So kalau you ada A tolak B, A tambah B, maka kamu boleh tukarkan kepada bentuk A tolak A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Cikgu, saya macam tak pernah tengok je, ataupun mungkin saya dah tengok tapi saya hafal saja. Saya tak tahu datang daripada mana. Pelajar dikasih sekalian, sebenarnya dia datang daripada pengembangan kita punya kurungan ni. Cuba you bayangkan, A darabnya A dapat apa? You akan dapat A kuasa 2. Negatif B darab A dapat apa? Negatif BA. A darab A, ya, A kuasa 2. A darab B adalah AB. Negatif A darab ni, so you dapat negatif AB. So, negatif B darab dengan B, you akan dapat negatif B kuasa 2. Maka yang tengah-tengah ni, bila you tolak, you akan dapat kosong. Sebab tu dia hilang yang tengah-tengah ni. Yang tinggal hanya A kuasa 2 dan juga B kuasa 2 di hujung saja. So, ambil kita punya knowledge tersebut, kita aplikasikan kepada conjugate kita. Okey, mari kita tengok apa yang akan berlaku. Baik, step yang seterusnya, cikgu akan utamakan yang bawah dulu. Baik, apa sahaja yang di depan ni kita namakan sebagai A. Maka 9, sini pun 9, maka 9 kuasa 2, kita nampak dia sebagai 81. Baik, tolak dengan B kuasa 2. Apakah nilai B kita? Nilai B kita adalah punca kuasa 12, kan? Kuasa 2. So, bila kuasa 2, potong-potong, bukankah ia hanya tinggal kita punya nilai 12? Gitu. Boleh ya? Right. So, yang atas tu kena buat kerja sikit. 6 darab dengan 9 berapa? Kita kembang satu-satu ya. 6 tembak dengan 9. Ya, cikgu pen warna lain. 6 darab dengan 9, you akan dapat 54. Okay, so dapat 54. 6 tembak dengan siapa pula? Cikgu, saya nak tembak dengan apa? Saya tembakkan dengan yang belakang. So, you akan dapat positif 6 cert 12. Yang ni boleh kecilkan lagi ni. Tak apa, relax dulu. Kemudian, right, so yang ni cikgu tak ke tepi supaya tak mengganggu kita. Right, kemudian okey. Negatif 3 darab dengan 9. So, kita dapat negatif 9 cert 3. Boleh ya setakat tu. Right, so nice. So, kemudian kita akan ambil, tadi cikgu dah tembak yang ini. So, yang ni dah selesai. Okey, sekarang kita tembakkan yang ni. So, negatif 3 pula darabkan dengan 12. So, you akan dapat, ya, so negatif cert 3 cert 12. Ya, so cert 3 cert 12. Yang bawah ni, you boleh tekan kalkulator untuk selesaikan. Cikgu nak tekan kalkulator? Okey, tak apa. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan step yang terakhir. Bagaimana nak selesaikan guna kalkulator untuk semak jawapan akhir dalam bentuk yang paling simplest. Ya. Okey, so kita akan dapat sama dengan per dengan 69. Okey, perhatikan di sini. Untuk cert 12 dengan cert 12 kita boleh selesaikan. Ya, tetapi kita ada cert 3 dengan cert 3. Okey, why not untuk cert 12 tu cikgu pecahkan dia. Okey, cikgu pecahkan dia. Guys, cert 12 tu, ya, sebenarnya you boleh simplify lagi. Dan idea dia, you cuba fikirkan dalam 12 tu, apakah faktor yang ada perfect square?
Apa yang dimaksudkan tentang perfect square? Perfect square ni adalah maksudnya 1 kuasa 2, 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2 dan seterusnya. Yang ini dapat 1, ini dapat 4, ini dapat 9, ini dapat 16, ini dapat 25. Yang paling kita nampak yang the best one, you boleh gunakan 2 kuasa 2 dapat 4. Betul tak? Jadi maksudnya, akan ada unsur di situ, 12 tu adalah bersamaan dengan 4 darab 3. Kenapa cikgu perlukan kuasa 2? Sebab bila kita pecahkan punca kuasa 4 dan set 3, yang ini you boleh selesaikan jadi 2 set 3. Faham tak? Okey. Cikgu cari bersingan supaya you faham, tapi sebenarnya kena cari masuk dalam step tersebut. Okey, jadi cikgu tinggal 54. Okey, 6. Okey, 6 set 12 tu kita tukar kepada 2 set 3. Boleh faham ya? Ini. Okey, 6 ni memang ada kat situ. Baik, kemudian tolak dengan 9 set 3. Okey, set 3 ni ada kat sini set 3. 12 tu boleh tukar kepada berapa? 12 tu boleh tukar kepada 2 darab dengan set 3. Boleh? Right? Kemudian, bila kita selesaikan kat sini, so 54, 6 darab 2 sama dengan 12 set 3. Okey, boleh? 12 set 3. Tolak dengan 9 set 3. Right? Okey, yang belakang ni tadi tolak ya. Okey, set 3 dengan set 3 ni, okey, set 3 dengan set 3 apa akan berlaku? Set 3 darab dengan set 3. Sebenarnya, dia ada dua penjelasan kat situ. Okey, kalau cikgu saya nak pakai kalkulator boleh? Alah, kalkulator boleh ni. Ingat set 3 kalau kuasa 2. Dapat apa ni? Kalau kita kuasa 2. Kita kuasa 2, kita akan dapat dapat sama dengan 3. Dia idea dia mudah aja. Sebab set 3, kalau darab dengan set 3, dia akan jadi potong-potong jadi tinggal 3 aja. Ataupun mungkin set 3 darab dengan set 3, sebabkan set benda yang sama, 3 darab dengan 3, maka punca kuasa 9 sama dengan 3. Itu idea dia. Jadi maksudnya, punca kuasa 3 dengan punca kuasa 3 ni, bila kita bertemu, yang tinggal hanya 3 sahaja. Boleh faham ya? Okey, di bawah perkan dengan 69 dulu. Right, so nice. Lepas tu kita selesaikan yang boleh selesai lah. So 54 tolak dengan 6 boleh tolak jadi 48. So kita dapat 48. Tambah dengan 12 tolak 9 dapat 3 set 3 perkan dengan 69. Okey, so nice. So kita dah dapat jawapan macam ni. Okey, so next step apa yang kita perlu buat? Okey, kita cuba gunakan kalkulator, masuk terus amount tersebut. Okey, cikgu gunakan kalkulator dekat sini. Right, so kita ambil 6. Okay, cikgu buat pecahan dulu siap-siap. 6 tolak dengan set 3. Okay, yang bawah pula kita masukkan 9 tolak set 12 ya, set 12. Punca kuasa 12. Alright, so nice guys. So jawapan akhir kita, tak sama lah guys. Alright. So jawapan akhir yang diberi dalam kalkulator adalah 16 tambah okay. So bahagi dengan 23. You perasan tak? 23 dengan 69 ni dia macam seolah-olah darab 3. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita boleh faktorkan 3 keluar. Okay, bila kita faktorkan 3, yang tinggal 16. Sebab 3 darab 16 kan dapat 48 balik. So 3 ni kita dah keluarkan, yang tinggal hanya punca kuasa 3 sahaja. Maka 69 dengan 3 ini kita boleh potong, tinggal 23. Maka akhir sekali kita akan dapat jawapan 16 tambah set 3, kita bahagikan dengan 23. Nampak tak? Sebab tu kita gunakan kalkulator. Kalau you nak gunakan kalkulator di peringkat awal lagi baik sebenarnya. Sebab nanti you akan nampak apakah jawapan yang bentuk akhir sekali yang you akan dapat. Okay? So cikgu harap you faham untuk soalan yang pertama dekat situ. So inilah permainan dengan kita punya indeks, kita punya set ya, set. Yang mana kita boleh gunakan kalkulator untuk dapatkan jawapan akhir supaya kita boleh bandingkan dia. Alright? So nice ya. Alright, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya daripada Putrajaya. Kertas 1 soalan nombor 3. Dia minta untuk selesaikan. So ini bukan bermain dengan set, dia bermain dengan indeks. Dalam video ini kan cikgu kata kita nak main dengan indeks dan juga nak main dengan set. Okey, so nice. Kalau cikgu mulakan 4 kuasa X darab ya, bukan tambah ya. Darab 16 kuasa X tolak 2. Okey, sama dengan 1/64. Agak-agak pakai kalkulator kita boleh selesai tak? Jom kita try jom. Okey, jom kita try ya. Ikut cikgu ya. 4 kuasa ya, kuasa begitu. Letakkan alpha X. Tak mau keluar. Alright, so next. Tekan ke kanan, darab dengan 16 kuasa X tolak 2 ya. So X tolak 2. Okay, so buat sama dengan, alpha sama dengan ni ya. Jangan sama dengan bawah. 1/64. So kita buat 1/64. Jangan tekan sama dengan, you akan dapat error. Ya, jangan tekan sama dengan. So kita akan ambil shift, tekan soft. Dan tekan sama dengan, dia bagi jawapan 0.33333. Nampak macam 1/3 ya. Sebab yang ni kalau you tekan SD you tak dapat ya.
So nampak 1/3 tu. Sebab kalau ditekan okay, cikgu saya nak tahu macam mana pecahan dia, senang aja. Dia ambil 0.3333 sebanyak mungkin. Dan dia tekan sama dengan dia bagi jawapan 1/3. Nice kan? Nice kan kalkulator kan? Okey. So guys, kita dah tahu dah jawapan akhir aku mesti dapat 1/3. Okey, nice. Kita relax sekejap. Okey, dan kita mulalah ke jalan kerja kita. Ingat sasaran kita mesti dapat jawapan dia 1/3. So 4 tu boleh tukar kepada 2 kuasa 2 X. Cikgu nampak semua boleh tukar kepada asas 2. Cikgu tukar asas 2 ya. Darab dengan 2 kuasa 4 dalam kurungan X tolak 2. Setuju? Nice So sama dengan 64, 2 kuasa berapa? 2 kuasa 5, 32, 2 kuasa 6. So tapi cikgu naik ke atas tu jadi 2 kuasa 6 macam tu. Naik ke atas jadi negatif 6. Okey, kalau darab kuasa boleh tambah 2x, cikgu kembangkan terus. Tambah 4x tolak dengan 8 sama dengan 2 kuasa negatif 6. 2 kuasa 2x jadi 6x tolak 8 sama dengan 2 kuasa negatif 6. Kita bandingkan indeks kita, maka kita akan dapat 6x tolak 8 sama dengan negatif 6. 6x sama dengan negatif 6 tambah 8 ya. So sama dengan 2. So x kita sama dengan 1/3. Bukankah jawapan yang kita dapat adalah jawapan yang sama kita tekan kalkulator tadi? Just nice kan? Alright, so nice ya. So maksudnya kita dapat selesaikan soalan tersebut. Sebenarnya gunakan kalkulator kita dapat jawapan lebih awal ya. Markah N1 dah ada, tetapi pastikan markah kaedah ditunjukkan juga di situ. Ya, markah kaedah ditunjukkan di situ. Okey, so kalau kita dah faham bahagian sini, kita relax sekejap. Okey, jom kita tengok kepada soalan yang seterusnya di bahagian B. Alright. Okey, untuk B tu, soalan itu nampak macam soalan problem solving. Problem solving ni maksudnya soalan berbentuk ayat soalan berbentuk ayat. Okey, kalau dia tak bagi gambar rajah, kalau seboleh-bolehnya kita lukis gambar rajah kita dulu. Luas sebuah segitiga bersudut tegak. So dia tak bagi segitiga bersudut tegak, maka kita lukiskan dia segitiga bersudut tegak begitu. Dia kata luas dia ya. Ialah, okey, saya tulis dulu. Luas yang dia beri adalah sama dengan negatif 2 tambah 20 set 3. Alright, nice. Yang ni ya. Satu daripada sisinya mempunyai panjang yang ini. Okey, so salah satu. Cikgu tak pasti sisi mana, maka kita assume saja sisi yang bawah ni. Tak ada hal pun. Ya. Cari panjang sisi yang berserenjang dengannya dalam bentuk A tambah B punca kuasa 3. Para pelajar yang dikasihi sekalian, ayat itu sebenarnya dia bagi soalan yang bukan direct question. Dia bagi dalam bentuk problem solving. Ya, apakah pengetahuan yang kita perlu tahu? Apakah pengetahuan kita perlu tahu? Yang pertama kita kena tahu luas adalah bersamaan dengan 1/2 tapak kali tinggi, betul? Darab dengan tapak, darabkan dengan tinggi. Okay, nice. Apakah luas kita? Okey, cikgu masukkan luas yang diberi tadi, punca negatif 2 tambah dengan 20 punca 3 sama dengan 1/2 tapak kita kali ini adalah 8 tolak 2 punca kuasa 3. Darabkan dengan tinggi, dan tinggi itulah yang dia nak panjang sisi yang berserenjang, iaitu tinggi kita. So sebenarnya soalan nak suruh kita cari tinggi dia tu sebenarnya, tapi dia sengaja digunakan panjang sisi yang berserenjang dengan dia. Tapi ingat jawapan akhir mesti diberi dalam bentuk A tambah B set 3. Mesti ada set 3. Okey, boleh faham Okey, so nice. Sekarang tugas kita dah bermula. Since ini ada 8 dengan 2, dua-dua pun boleh bahagi. Ini potong habis. Yang tinggal negatif 2 tambah 20 punca kuasa 3 sama dengan 4 tolak punca kuasa 3 darabkan dengan tinggi. Maka guys, darab pindah akan jadi apa? Darab pindah akan jadi bahagi. Right? Tolak pula dengan yakin je kena sebut kat situ. Okay, so cikgu asingkan sedikit yang ini naik ke atas kecilkan naik ke atas. Alright, so just nice. Okay, sekejap. Yang ini pun kita bagi ruang sikit. Okay, so maksudnya boleh naik lagi tinggi kita. Okay, so naik lebih tinggi. Okay, nice. Okay. Apa berlaku ni? Dia tak naik semua habis. Ni 2. 4 ni dapat mana-mana. Okay, so nice. So, darab pindah jadi apa? Darab pindah jadi bahagi, dia akan jadi macam ni. Negatif 2 tambah 20 punca kuasa 3 bahagi 4 tolak punca kuasa 3. Sama dengan apa? Sama dengan tinggi yang kita nak cari tadi. Okay, so berbalik kepada soalan kita tadi. Adakah jawapan boleh tinggal dalam bentuk macam ni? Tak boleh. Tak boleh ya. Sebab apa tak boleh? Sebab jawapan mesti ditinggalkan dalam bentuk kita punya bentuk yang paling simplified. Iaitu apa? Iaitu dalam bentuk yang mana denominator kita tidak boleh ada tidak boleh ada kita punya kita tidak boleh ada kita punya set kat bawah tu. Jadi cikgu bawakan semua ni turun ke bawah boleh? So, cikgu bawakan semua turun ke bawah.
Okay, supaya mudah untuk kita nampak jalan kerja yang sebenar, bagaimana bentuk dia sebenarnya nanti. Alright. Okay, cikgu bawa dah kat sebelah, besarkan dia sikit. Okay, nice. So, cikgu akan gunakan kebolehan yang kita dah belajar tadi, ilmu yang kita belajar tadi, yang mana kita punya denominator, ya, ataupun penyebut di bawah itu perlu didarabkan dengan conjugate. Dan siapa yang faham tentang conjugate tadi? Cuba you selesaikan, cuba cadangkan dengan cikgu apakah ya langkah yang kita boleh buat. Ya, kamu tengah cadangkan tetapi cikgu tak dengar. So kita akan darabkan conjugate, iaitu kalau 4 tolak set 3, maka kita akan darabkan 4 set 3. Maka atas pun darab 4 set 3, bawah pun darab 4 set 3. Maka bila kita kembangkan lagi situ, kita akan dapat, okay, so negatif 2 darab dengan 4 ya. So nak buat yang bawah dulu pun boleh. 4 dengan 4 akan jadi 4 kuasa 2. Tolak dengan 3 sahaja. Sebab punca kuasa 3 bertemu punca kuasa 3. Bila kita darab, dia akan jadi 3 sahaja. Okay? So yang atas tu kita darab satu-satu. Negatif 2 darab dengan 4. Cikgu terus tulis negatif 8. Negatif 2 darab dengan punca kuasa 3. Dia tembak yang hujung belakang pula. Negatif 2 punca kuasa 3. Okay, kita ambil yang tengah. Yang ini darab dengan 4. So jadi tambah 8. Silap tempat dia pula ya. Tambah 80 punca kuasa 3. Yang ini pula didarabkan dengan yang belakang. So, kita dapat tambah 20. Set 3 sebenarnya dah jadi 3 dekat situ. Alright. Okay, so, bila kita dah selesai kat sini, kita cuba selesaikan yang mana berkenaan. Negatif 8 dengan 20 darab 3 sama dengan 60. 60 tolak 8, so dapat 52. Okay. So, negatif 2 tambah dengan 80, juga dapat tambah 78 punca kuasa 3. Bahagi dengan 4 kuasa 2 berapa? 4 kuasa 2 sama dengan 16. Okay. Tolakkan dengan 3. Tolak dengan petambah pula. Tolakkan dengan 3, maka kita akan dapat 13. Ya. Kita akan dapat 13. So, kat sini dapat 13. Okey, cikgu percaya 78, cuba tengok. 78 boleh bahagi dengan 13 tak? 78 bahagi dengan 13, tengok dapat tak? Wih, dapatlah guys. 52 boleh bahagi dengan 13 tak? Bahagi dengan 13, dapat tak? Dapatlah. Maksudnya, kita boleh buat apa? Kedua-dua tu boleh bahagi dengan 13. Ataupun dalam kata lain, cikgu faktorkan dia keluar. Ya, 15 tadi darab dengan 4. 13 darab 4. 78 macam mana tadi? 78 kalau kita bahagikan dengan 13, kita akan dapat 6. So, maksudnya dia akan jadi 6. 13. Cikgu dah tarik 13. Buat kurungan petak gitu. So, tinggal 4 tambah 6. Sebab 6 darab 13 akan dapat 78 balik. Ya. So, cikgu tarik dia ke dalam. 6 set 3. Kemudian bila kita dapat sampai tahap macam ni, kita akan bahagikan dengan 13. Maka 13 hilang. Maka jawapan akhir kita, kalau kita boleh salin kat tepi ni, cikgu pakai warna hitam. Maka akhir sekali jawapan kita adalah 4 tambah 6 punca kuasa 3. Soalan ada tanya minta cari A ataupun B tak? Ya, ada tak soalan minta cari A ataupun B? Kalau dia cari A ataupun B, maka kita kena cari A dengan B tu. Tapi soalan suruh kita tulis dalam bentuk A tambah B punca kuasa 3 saja. Maka inilah jawapan kita. Ya, ini jawapan akhir kita. Boleh? Ini final answer kita. Alright, so guys, nice. Kita dah faham dah indices set. Ya. Dan kita akan teruskan dengan lagi satu soalan ini berkaitan dengan indices juga. Boleh? Baik, dalam indices kat sini, okey, cikgu nampak indices ni, dia tak perlu menggunakan, indeks kita ni, tak perlu menggunakan kita punya log. Ya. Sebab 2048 ni sebenarnya, kamu ada dia punya gandaan 2 tu. Sorry, 20 something tu. Okey, jom kita tengok kalkulator kita. 2 kuasa n tolak 1 ya. So, cikgu buat 2 kuasa. Okey, n tolak 1 tu kita boleh ganti. Sebab n tak ada. You nak ganti a tolak b pun boleh. Sorry, a, b, c, d, e boleh. x, y, m pun boleh. Ya. Cikgu pakai y lah kali ni. Saja je nak tunjuk kamu ya. Sebab n tak ada ya. Kita pakai y. Tolak 1. Right. So, ni ya. Lepas tu darab dengan 8n. 8. Pastikan gunakan pastikan gunakan 8 kuasa dengan kita punya n tu. Ya. Gunakan n tu, gunakan y ya. Jangan pakai x pula sebab kita dah standardiskan n tadi semua pakai y ya. Okey, so sama dengan pastikan sama dengan omega 2048 dan kamu tekan shift solve. Okey, y tu sama dengan okey. So sepatutnya ni bukan sama dengan kat situ ya. Cikgu tu silap. Okey, sepatutnya dia ke kanan. Baru betul. Shift sama dengan 2048. Okey, dah ready. Tekan shift, tekan solve, tekan sama dengan. So, dia akan bagi jawapan y kita sama dengan 3. Maka jawapan kita pasti y kita, bukan y lah, n kita sama dengan 3. Jalan kerja macam mana cikgu? Okey, mari kita tengok. 2 kuasa n tolak 1 darab dengan 2 kuasa 3 darab dengan n. Sebab 8 kuasa 3 akan dapat, 2 kuasa 3 dapat 8 kan?
So 2048, kalau kamu tak hafal, kamu buat macam ni. Buat cuba-cuba aja. 606 berapa cikgu? 606. Oi, tinggi sangat. Turun sikit. 6 kuasa dengan 5 kot cikgu. Turun lagi. 6 kuasa. Bukan 6 ni, 2. Sorry. 2 kuasa dengan 8 kot cikgu. Oh, tak cukup lagi. 2 kuasa 10 cikgu. Okey, dah hampir. Maksudnya 2 kuasa dengan 12 kot cikgu rasa ni. 4096. Oh, terlajak pula. So 2 kuasa kita punya berapa tadi? 7 9 10 11 kot 11. 2 kuasa 11, okay? So dia akan jadi 2 kuasa 11. Darab kuasa boleh apa? Kuasa boleh tambah, akan jadi 2 kuasa n tolak 1 tambah 3n sama dengan 2 kuasa 11. Maka kita simplify ke sini. 2 kuasa 3n tambah n, 4n tolak 1 sama dengan 2 kuasa 11. Maka bandingkan indeks kita, 4n tolak 1 sama dengan 11. 4n pindahkan 1 jadi tambah 1 jadi 12. Maka x kita sama dengan 12 bahagi dengan 4. Hence kita akan dapat, dia bukan x, dia n. Ini adalah n kita. Maka n kita sama dengan 3. Adakah jawapan kita dapat sama dengan kalkulator tadi? Dengan penuh keyakinan kita yakin ya, soalan indeks ini kita boleh selesaikan guna kalkulator. Indeks pun boleh, cert pun boleh. Baik, para pelajar di sini sekalian, alhamdulillah, sesiapa yang masih belum ada kalkulator yang cikgu paparkan dekat screen dekat sini ni, right, cuba dapatkan satulah ya, tetapi jangan dekat SPM baru you beli. You beli daripada sekarang ya. Sebab function-function ini memang sangat-sangat berbeza kalau kita bandingkan dengan kalkulator biasa. Cikgu cari kalkulator biasa, cikgu tak jumpa dah. Jadi pada pelajar yang rasa macam tak nak pergi kedai buku ke nak cari dan sebagainya, sekarang ni Shopee you dah boleh beli dah ya. Platform Shopee you beli dan nanti postman hantar ke rumah terus. Tapi pastikan you beli dengan kita punya official web store daripada Casio. So macam mana nak beli cikgu? Cikgu akan tunjukkan kita punya video macam mana nak beli di kita punya Shopee official web store dengan Casio Malaysia. Baik, alhamdulillah kita dah selesai perbincangan video kita sebentar tadi. So untuk mana-mana pelajar yang nak dapatkan kalkulator Casio Class Swiss 570EX secara original. Ni original ni original. So nak tahu original tak original, you kena beli dekat official web store dia lah. So bagaimana nak beli ni? Tak susah pun. Dia Casio ada kita ada ada bekalkan ataupun ada jual secara online di Shopee lah. Jadi macam mana nak pergi ke Shopee? Tak payah susah-susah. Di bawah ni cikgu letakkan kita punya link lah, description. Dekat description ni ada link. You klik dekat link tersebut, dia akan bawa kepada Shopee Mall lah. Shopee Mall yang mana official store untuk Casio. Jadi harga yang ditentukan kat sini adalah buat masa sekarang lah. Untuk video cikgu tengah rekod ni RM99.50. Mungkin dia boleh turun ataupun naik bergantung kepada mata wang kita lah ya. So Casio ni import lah, bukan daripada dibuat di Malaysia ya. Jadi kalau you tengok dekat sini, pastikan store yang you beli ni secara official casio.os, iaitu official store bagi Casio lah. Ni Shopee Mall bagi Casio. Dan harga yang diletakkan situ buat masa sekarang, video cikgu rekodkan pada berapa bulan ni, 24 bulan November lah 2022, RM99.50 dan dia bagi satu free face mask. Jadi kalau you beli satu kalkulator, you dapat satu face mask lah, Casio official punya face mask ya. Jadi bagi cikgu you kalau nak dapatkan Casio ni, you bolehlah beli secara online melalui web store Shopee Casio ni official ya. Jadi pastikan yang you dapatkan adalah kalkulator original. Janganlah beli kalkulator fake ataupun di store yang lain. Mungkin kalkulator yang lain you dapat lebih murah. Kalkulator akan sama ya. Jenama yang sama, model yang sama, mungkin ada yang fake di keluaran pasaran luar, cikgu tak sure. Tapi yang mana garanti daripada official web store Casio ni sendiri, dia menjamin bersama dengan warranty lah. Jadi kalau you tengok dekat sini, dia ada dia ada function-function memang daripada Casio sendirilah. Jadi tak perlu risau lagi tentang tahan lama bateri dan sebagainya. Memang Casio jamin lah yang ini memang official web store. So you beli daripada kita punya link website yang mana tertera di cikgu punya di video description di bawah ni. You klik saja dekat sana, you terus beli secara online. Okey. So para pelajar di sini sekalian, terima kasih banyak-banyak. So kita jumpa kepada video-video penerangan, video-video lain bersama dengan Casio Class Swiss 570EX. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.